Antara paparan menarik minggu ini, TNR Weekly. Pemimpin parti-parti politik menghadap agung. Touch 'n Go catat lebih 1 juta pengguna. Malaysia antara 10 dicadang tidak sertai Olimpik. Kita ke berita nasional. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan terdapat 111 pintu masuk negara yang aktif dan diwartakan di seluruh negara dikawal selia bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin selain memutuskan rantaian COVID-19. Beliau berkata jumlah itu terdiri daripada 54 pintu masuk laut, 29 pintu masuk udara dan 28 pintu masuk darat. Selain itu, beliau berkata warga asing yang melalui pintu masuk ini dikehendaki menjalani proses saringan COVID-19 mengimbas kod QR MySejahtera dan dibawa oleh agensi pengurusan bencana negara untuk menjalani proses kuarantin. Namun beliau menjelaskan ia adalah berbeza dengan pendatang tanpa izin yang cuba memasuki negara ini melalui lorong tikus yang ada kerana mereka akan dihalau dan dihalang daripada memasuki Malaysia. Dalam pada itu, Hamzah juga berkata terdapat kelemahan yang dikenal pasti ketika beliau melakukan pemantauan di KLIA, antaranya kemungkinan berlaku penipuan dalam penggunaan My Travel Pass. Namun turut mencadangkan satu lorong khas perlu diadakan supaya penumpang dari luar negara boleh terus ke pintu masuk untuk tujuan pemeriksaan imigresen. Politik. Majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah oleh pemimpin parti-parti politik di Istana Negara Rabu lalu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mula menghadap agung mulai jam 8 pagi selama sejam. Muhyiddin selaku Ketua Kerajaan akan menghadap Seri Paduka sebelum mesyuarat Kabinet berlangsung pada setiap Rabu bagi menyembah maklum perkembangan pentadbiran negara. Ketua Pembangkang pula Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat memasuki Istana Negara pada jam 10.40 pagi sebelum beredar sejam kemudian. Presiden PKR itu berkata sesi menghadap itu berkisah kepada perbincangan mengenai isu COVID-19 dan persidangan parlimen serta kedudukan ekonomi negara. Mengenai pendapatan darurat, beliau berkata Agong meminta supaya semua pihak patuh kepada semangat raja berperlembagaan berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Pada 11 Januari lepas, Sultan Abdullah mengisytiharkan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara hingga 1 Ogos 2021 atau sehingga 1 tarikh yang lebih awal sebagai langkah proaktif untuk membendung pandemik COVID-19. Dunia. Gara-gara terjebak dengan cabaran TikTok dikenali dry scooping, seorang model mengalami serangan jantung selepas menelan serbuk suplemen tanpa air untuk tenaga segera yang menjadi trend di media sosial itu. Britney Portillo berkongsi pengalamannya menyertai cabaran itu sebelum berdepan serangan jantung April lalu. Britney Portillo dikejarkan ke hospital dan disahkan mengalami serangan jantung berpunca daripada pengambilan suplemen itu secara berlebihan. Beliau berkata dia mencuba cabaran itu bukan bertujuan meraih populariti tetapi hanya mahukan tenaga sebelum bersenam. Beliau menasihatkan kepada orang ramai supaya jangan cuba meniru apa yang orang lain buat, apatah lagi ia berbahaya kerana tidak berbaloi mempertaruhkan nyawa kamu. Katanya dia tidak pernah terfikirkan perkara ini akan berlaku apatah lagi usianya yang masih muda. Menurutnya, Ketua Kardiologi di Pusat Perubatan NYU Legon Brooklyn, Josh Fernin berkata, pengambilan suplemen itu dalam jumlah berlebihan sama seperti seorang individu minum 4 cawan kopi sekaligus. Ekonomi. Touch 'n Go Group melakar satu lagi pencapaian penting apabila pengguna produk perkhidmatan pelaburan Go Plus melepasi 1 juta pengguna dalam tempoh kira-kira 2 bulan. Ketua Pegawai Eksekutif Touch 'n Go Group, Effendi Syahul Hamid berkata pihaknya berjaya meraih pencapaian ini dalam tempoh kira-kira 2 bulan, ternyata melepasi jangkaan dalaman kumpulan. Beliau berkata pihak Touch 'n Go akan meneruskan kejayaan ini dengan menambah pelbagai produk dalam kategori terbabit. Menurutnya, ramai pengguna perkhidmatan itu mendapati fungsi bagi Go Plus dan e-dompet Touch 'n Go amat menarik sekaligus meningkatkan pendaftaran. Touch 'n Go telah melancarkan Go Plus pada 29 Mac lalu sebagai langkah pertama ke arah perkhidmatan kewangan digital. Go Plus adalah produk pelaburan terangkum kewangan yang membenarkan pengguna e-dompet Touch 'n Go dalam semua rakyat Malaysia mendapat akses kepada pelaburan pasaran wang berisiko rendah daripada harga serendah RM10 Malaysia.
Selain dapat menjana lebih daripada akaun perbankan semasa, Baki GoPlus juga boleh digunakan merentasi semua pembayaran e-dompet Touch 'n Go. Selain GoPlus, Touch 'n Go juga turut memperkenalkan kempen Plus Kawan yang membolehkan pengguna mendapat manfaat dengan merujukkan perkhidmatan GoPlus kepada rakan atau keluarga. Pengguna memperoleh bonus kadar pulangan 1% bagi setiap rakan dengan tanpa had rakan yang boleh dijemput. Hiburan. Pihak penerbitan rancangan All Together Now Malaysia memutuskan untuk menghentikan sementara program tersebut sehingga selesai siasatan berkaitan dakwaan berlakunya pelanggaran prosedur operasi standard SOP selesai. Menurut Naib Presiden Strategi Pembangunan Kandungan Hiburan Melayu, Astro Rakim Ahmad, rakaman program tersebut dibuat pada Mac lalu di Putrajaya sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Dalam satu kenyataan, Rakim memberitahu kru penerbitan telah menjalankan ujian calitan COVID-19 ke atas semua yang mengambil bahagian sebelum rakaman bermula dan hanya mereka yang berstatus negatif sahaja dibenar meneruskan rakaman. Isu SOP All Together Now Malaysia diberhentikan sementara rakaman program tersebut juga turut dihadiri wakil daripada agensi keselamatan. Terdahulu, satu laporan berita tempatan memaklumkan Majlis Keselamatan Negara MKN mengarahkan agar siasatan dilakukan ke atas penerbitan rancangan berkenaan susulan dakwaan pelanggaran SOP. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Rahim Basir berkata siasatan ke atas rancangan itu akan dikendalikan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMMN, jelas laporan itu. Sukan. Malaysia antara 10 dicadang tak sertai Olimpik Tokyo. Momentum persiapan atlet negara tetap berada pada tahap yang baik walaupun terdapat kemungkinan Malaysia tidak dibenarkan menyertai Olimpik Tokyo 2020. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan berkata pada masa ini momentum persiapan atlet negara ada pada tahap yang baik, termasuklah persediaan latihan fizikal dan mental ke Tamasya Olimpik Tokyo yang akan berlangsung kira-kira 46 hari sahaja lagi. Di samping persiapan terbaik untuk atlet, KBS akan sentiasa memastikan keselamatan dan kesihatan atlet, jurulatih serta pegawai yang terbabit sebagai keutamaan. Sebarang perkembangan terkini berkenaan perkara ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa, kata Rizal dalam satu kenyataan. Arena sukan tanah air dikejutkan apabila kerajaan Jepun dilaporkan memohon jawatan kuasa penganjur Tamasya untuk mempertimbangkan supaya 10 negara termasuk Malaysia yang menunjukkan peningkatan kes COVID-19 tidak dibenarkan menyertai Olimpik Tokyo. Antara negara lain yang turut dilaporkan menerima nasib yang sama adalah seperti India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Afghanistan, Vietnam dan United Kingdom. Hal ini turut berkait dengan senarai 159 buah negara yang dihalang daripada memasuki negara Jepun seperti mana siaran pemakluman oleh Kementerian Luar Negeri Jepun. Sekian berita NR Weekly. Assalamualaikum dan salam sejahtera.